Rawatan kita pergi pada tiga yang satu otak dan perut, lepas tu amalan, akhlak. Okey, jadi otak kita ni yang saya gambarkan beberapa kali untuk orang faham. Pertama sekali dia kena tunduk, pertama sekali dia kena percaya. Tetapi macam mana dia nak percaya sebab dia degil. Otak kita ni degil sebenarnya kalau kata dia tidak dapat gambar. Contoh yang kita cakap banyak saya cerita sini sana kalau orang ni dia nak tikam orang ni dengan pisau. Kalau kita kata kat dia sabar, SABAR tu otak dia tidak tahu sabar tu apa. Dia tidak otak dia tak ada gambar. Sabar, apa tu sabar? Dia nak gambar yang jelas. Jadi apa yang kita cakap pada orang tu? Dia kata, "Bang, anak abang kecil lagi." Pun dia mungkin tak faham, dia tak nampak. Tapi tunjuk ni anak dia, suara anak dia, apa saja yang melibatkan sensitivity dia. Dia sayang ke, dia apa ke, dia akan terus dia tergambar saja, dia terus jadi brain freeze otak dia. Dia jadi tak jadi nak tikam pun. Dia kaku. Jadi otak kita ni, dia bila dia faham gambar itu, sayang ke apa ke, dia faham, dia akan brain freeze. Macam tu juga kita ni, kalau dengan Allah ni, kalau kita tidak faham tauhidnya, kenapa Nabi buat macam ni, kenapa macam ni kan, maka kita akan, otak kita tidak mampu tunduk pada Allah. Tidak faham, dia gambar tu tidak dapat disusun. Puzzle ni, gambar ni tidak dapat disusun. Dia tidak faham, maka dia degil. Dia degil, kenapa aku nak kena tunduk? Kenapa aku nak kena solat? Kenapa aku nak kena zikir? Kenapa aku nak kena puasa? Dia akan tanya semua sekali jika dia tidak faham tauhidnya. Gambar ini tidak jelas, tidak dapat dihubung kait satu persatu. Jadi, betapa hebatnya baginda Rasulullah kita dapat menyatukan komponen fizikal, mental, emosi serta rohani kita dapat disatukan kepada satu titik. Yang mana kita kata hebatnya baginda Rasulullah kita. Kalau kita nak lihat, itulah baginda Rasulullah kita suruh kita apa? Tunduk, maknanya solat. Arah mana? Itulah kita kata titik. Kaabah ni yang Allah kata wajib yang kita kata kita kena pergi jika kita berkemampuan untuk menunaikan haji dan sebagainya ya. Atau umrah. Maknanya kenapa? Perlu digambarkan. Jelas. Jika kita tidak pernah melihat Kaabah secara apa-apa, kita tak pernah lihat contohnya kan. Zaman sekarang ada handphone, ada apa. Tapi pada zaman itu, jika orang tu tidak ada, maknanya tidak ada Kaabah itu, tidak boleh dilihat dengan mata hidung. Kita just flat. Jadi ke mana arah kiblat kita? Jadi otak kita kalau dia tak ada gambar, dia degil. Jadi hebat tak hebat baginda Rasulullah kita? Maka benarlah apabila kita dapat gambarkan inilah yang kita kiblatkan. Maka otak kita kata, oh inilah. Kalau dia tak ada apa-apa kat situ, kita nak berkiam dan sebagainya, mana kita nak, otak kita cari apa benda yang nak dipegang, nak disentuh di gambar sini. Maka otak kita akan degil untuk tunduk, patuh, percaya dan sebagainya. Dia tak nak patuh. Dia lompat macam beruk. Tam macam kita cakap tu kan. Dia lompat sini sana. Jadi apabila kita mampu untuk faham apa yang bagi Rasulullah katakan, itu kiblat kita. Tapi itu bukan yang kita sembahkan. Yang kita solat, yang kita sembahkan, yang kita minta adalah Allah. Itu hanya untuk menundukkan otak kita. Arah kita menundukkan. Pegang ni otak kita bila, oh inilah dia, inilah yang kita kena tunduk ya. Okey, kita tunduk ya. Tapi bukan itu yang kita sembah. Itu adalah kiblat kepada nak meletakkan otak kita, inilah dia. Jadi brain freeze, yang kita panggil brain freeze. Oh, inilah dia. Jadi kalau kita kiam, kita brain freeze otak kita. Okey, inilah dia. Jadi, otak kita ni, jika dia dapat gambaran dengan jelas, maka dia akan patuh. Okay. Bagaimana dia nak patuh? Contoh, orang menarik kapal terbang. Okay. Nak menyihat, nak sihatkan tubuh badan ni, bila dia nak tarik kapal terbang. Nak tarik kapal terbang ni, dia pertama sekali, dia kena yakin, aku boleh buat, boleh tarik kan. Dia percaya. Okay. Bila dia percaya, dia tarik. Ya, dia tarik. Jadi, kapal terbang tu boleh tertarik. Bila kita memanah, bila kita panah, otak kita kena nampak apa yang kita nak panahkan. Inilah simboliknya ya. Allah suruh kita memanah. Kita kena nampak jelas apa yang kita bullseye. Apa kita. Jadi tidak goyang-goyang. Kucing melintas lah apa. Bukan melintas betul. Melintas di dalam kepala saja. Kalau orang tengok tak kena malu lah kan. Contoh. Jadi kan bila banyak sana sini, dia tidak boleh tembak dengan tepat. Jadi kita dengan Allah ni juga ya, tak boleh sembuh ke? Sihat ke? Orang kata 3 serangkat tak boleh pulih. Kanser tak boleh pulih. Mati nanti.
Jadi kalau gambar ini telah digambarkan dengan sesuatu yang tidak baik, ya, digambar, seluruh tubuh badan kita akan keras, kaku, cramp, ya, dia akan cramp, tense, ya. Tapi bila gambar dengan baik, seluruh tubuh akan jadi longgar. Jadi kalau dengan Allah ini, maka orang bukan Islam juga pun Allah beri penyembuhan. Sebab apa? Dia kenalah kanan, kenalah kiri. Tapi nikmat rasa aman dan damai itu apabila dia dapat tuju dengan betul. Otak dia dapat gambar dengan tersusun rapi. Puzzle tu, ini lopong sini, gambar sini, lopong-lopong sini. Tapi bila dapat susun gambar-gambar ni semua dengan baik, maka otak dia dapat satu gambaran yang indah. Di sana yang Allah katakan syurga yang lebih indah daripada dunia. Maka amanlah kan bila kita dapat bayangkan di sana. Tak adalah kita takut. Kalau kita takut nak mati dan sebagainya, Allah bagi tips lagi. Kan? Allah bagi tips lagi. Takut mati ni kan. Jadi kita minta ampun. Bila kita dah minta ampun, kan, dia akan ada lagi bisikan Allah dah ampunkan kita, tidak kan. Jadi benda itu kita perlu selesaikan. Maka bila Allah dah suruh, minta ampun je. Lepas tu istiqamah lah. Istiqamah, cuba buat baik sedari lebih hari. Okay. Jadi otak kita ni, jika dia mampu gambar dengan baik, dia akan bertenang. Daripada mana gambar ini nak baik? Jadi dia akan ada berbolak-balik. Kan? Jadi ni kerana kita ada bisikan. Kenapa ada bisikan? Ya, iblis akan, kita nak tengok tu kan. Tak kena sekarang. Ni kan. Jadi Allah tak ampunkanlah ke dosa kan. Ada je lah. Setiap masa. Bayangkan kita diganggu otak kita setiap masa. Otak kita tukarkan gambar tu dengan bisikan. Dari mana datang bisikan ni? Itulah daripada perut. Ya, perut lemah tadi, dia akan ada bisikan. Perut ni lemah tadi macam kita cerita yang sebelum-sebelum ni. Perut ni apabila dia lemah, ya, dia ada angin, ya. Contoh ya orang yang perut berangin kan. Bila dia tidur, dia akan ada banyak mimpi. Perut dia berangin, dia mimpi je, ya. Sekarang ada je bisikan kata, baru nak tidur ni, perut berangin. Inilah, esok ya. Walaupun bila bayangkan ya, orang tu bila dia dalam keadaan lemah, sakit ya, perut dia tak elok ke, fizikal dia lemah, dia akan naik bisikan. Bila bisikan ini menjadi sahabat kepada dia, amarah, menjadi bisikan kepada dia, nak buat baik ni, ya, Allah kata, ya, perut ni bencana kan tempat dia, maknanya akan naik bencana, ya. Dan Allah kata jelas, perut ni tak selesai, maka akan adanya ketagihan, kegairahan, amarah yang Allah katakan nafsu. Maka nafsu tinggi mengulang-ulang. Bila perut tak selesai, perut tak selesai, maka akan ada amarah yang tinggi, Jadi bayangkan kita dalam keadaan sakit. Kita dalam keadaan sakit, lemah, perut tak bagus, ya, akan ada bisikan, kan? Amarah, ketagihan, nafsu. Maka adakah keputusan yang kita buat waktu kita dalam keadaan sakit, amarah dan bisikan yang tadi adalah bernas. Berhati-hatilah apabila kita kata dalam keadaan itu kita sedang berdakwah sekalipun, ya, sangat berbahaya. Di mana kita pun ada masalah lemah dan lalai, kita berdakwah dalam keadaan bisikan. Bayangkanlah, ya, kita bercakap sesuatu yang baik. Contoh, gula itu baik, natural lah, ya. Salah guna, out, ya. Dadah itu natural, itu baik. Salah guna, out. Assalamualaikum, baik tak? Kalau saya jerit Assalamualaikum kat muka kita, pun tak baik. Walaupun benda tu baik, kita yang salah guna jadi tak baik. Maka dalam kita amarah, dalam kesakitan, kita pergi rumah orang tak jawab Assalamualaikum, itu juga akan jadi tidak baik, kerana tidak ikut akhlak baginda Rasulullah SAW. Apa dia? Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ya Latif, dengan penuh kelembutan. Jadi kalau kita berdakwah sekalipun, kita kena dengan ikut. Barulah apa yang kita cakap tu. Sebab apa? Apa yang baik hanya daripada Allah. Kita salah, kita silap, dia jadi tak baik. Walaupun kita berkata sesuatu yang baik, maka perlu kita mengikut hidayah. Hidayah nak datang ni kena sihat dan kuat. Maka yang datang tu hidayah, bukan bisikan lagi. Maka berhati-hatilah apabila kita melatah, ya, kita dan sebagainya, kita lemah dan lalai, keletihan dan sebagainya, kita akan mengeluarkan amarah, garang dan sebagainya. Jadi kita marah, kita garang, kita sebenarnya kita dalam bisikan, dalam contoh. Orang tu dia
Marah tadi yang kita cerita tadi. Bila dia marah ya, bila dia marah, dia nampak kuat. Dia kuat kan? Bila dia kuat tadi tu sebenarnya adalah amarah. Sebenarnya dia lemah. Kalau dia kuat, dia akan, otak dia dapat gambarkan. Bertenang, senyum. Ya kan? Itu pasal bagi Rasulullah boleh tersenyum walaupun dicampakkan di baling batu termasuk najis. Bertenang. Pasal apa? Sihat. Bila sihat, tak ada bisikan, maka tak adalah nak perbuatan amarah tadi, yang marah, kegairahan dan ketagihan dan sebagainya. Tak adalah nafsu tadi. Termasuklah dalam mencari rezeki, kasih sayang dan sebagainya. Kalau tidak baik pun kita datang bersumber tambahan makan akhlak makan yang tidak betul, maka dia akan menaikkan, mana kita perut yang tidak betul, dia akan menaikkan amarah, kegairahan. Sampailah bila kita rasuah sekalipun ya, kita bawa balik ke anak bini pula tu, kita cakap for survival kan. Lepas tu kita nak cuci balik duit tu pergi ke masjid lah, apalah sebagainya. Adakah itu menghalalkan cara? Tetapi bisikan itu kata boleh. Bisikan tu pasal lemah, perut kita lemah, badan kita lemah ya, lemah dan lalai. Boleh buat macam tu, cuci balik ya. Tu kalau kereta tu habuk lagi, kita cuci balik macam tu. Okey, mudahnya kan. Tapi jelaslah ya, itu bukan cara akhlak bagi Rasulullah. Walaupun kita sedang berbuat perkara yang baik, kita rasa ya. Jadi dalam keadaan bila kita sihat dan jaga perut dengan baik, insya-Allah sihat dua badan kita. Bila kita nak buat sesuatu benda, walaupun digambarkan anda akan jadi bilion jutawan dan sebagainya, bila kita sihat dan baik, yang bisikan tu tak boleh lah. Bila kita sihat dan kuat, maknanya darah kita cantik, bersih, perut kita cantik ya. Gambar yang di atas tu kita jelas, tauhid tu, gambar itu jelas. Kita tidak rasa pun nak macam pengaruh bisikan. Macam contoh ya, orang yang sedang sakit ya. Kenapa orang tu nak bunuh diri? Ingat dia nak bunuh diri ke? Dia takut tahu nak bunuh diri. Tetapi dia kerana terlalu lemah badan dia, terlalu lemah dan lalai, dia terikut bisikan gambar dia, kalau aku matilah macam mana. Padahal dia tak tahu. Dekat dunia dah kena, dekat akhirat lagi, ya na'uzubillah. Kan, jadi gambaran itu dibolak-balikkan dengan cerita. Kau bunuh dia, kau tumbuk orang tu. Bila orang tu tengah lemah dan lalai, kau tumbuk orang tu. Dia tak sedar pun dia tumbuk. Dia tak sedar pun dia bunuh diri. Dia tak sedar pun dia kelar. Tetapi mati itu tetap milik Allah. Di mana jelas kita letak. Yang datang pada kami beribu yang cuba untuk bunuh diri. Walaupun tidak secara fizikal, tetapi dia cuba bunuh diri secara mental dan emosi dia. Di mana dia bunuh diri dia dengan cara apa? Depression yang dilepaskan, aggression yang dilepaskan. Ya, aggression terhadap diri dia, termasuk terhadap pasangan-pasangan dia, kawan-kawan dan sebagainya. Dia mengamuk, termasuklah budak kecil juga. Kalau perut dia tidak baik, ya, kita tengok dia melompat hyper semua sebenarnya dia tidak beres. Perut dia tidak selesai. Dia lemah sebenarnya. Bila dia lemah, dia akan dibisik untuk berbuat satu. Dia restless. Dia akan melepaskan aggression. Jadi otak ini dipengaruhi oleh perut tadi, lemah dan lalai. Ya. Bila dia sihat, dia akan tengok semua perkara ni indah-indah macam pelangi je kita tengok. Dan ingat ya, di sinilah switch utamanya untuk penyembuhan, untuk sihat dan sebagainya. Di sinilah switchnya. Switch ni apabila gambar ini dapat digambarkan, disusun puzzle ini dengan terang, tauhid kepada Allah, kan, maka kita tenang. Kita takut. Sebab apa? Kita banyak buat dosa. Minta ampun lah. Allah dah kata, Allah dah bagi tips dah. Minta ampun. Jadi kalau tak minta ampun, macam mana? Lepas tu kita dah minta maaf. Bila kita dah minta maaf, kan, dalam keadaan kita tengah sakit lagi, aku minta maaf, ya Allah, minta maaf, kan. Akan ada bisikan lagi datang. Itulah kau banyak dosa sangat, itulah. Adakah Allah ampunkan kau dan sebagainya? Dah buat kerja Tuhan pula, kan. Tak maulah gitu. Jadi Allah dah kata minta ampun. Dan lepas minta ampun, istiqamah saja. Setiap hari kita betulkan silap-silap kita. Tetapi selagi kita masih sakit, jadi gambar ini sentiasa dibisik. Allah ampunkan ke tidak? Kau ni jahat sangat, kau dia. Jadi semua itu akan keluar. Jadi di situlah gambaran kau tengok ya. Dulu kau buat teruk sangat hidup kau. Kau buat orang ni, semua gambar akan keluar. Di situlah kita akan dapat, oh ya Allah, aku silap kat sini. Minta ampun lagi. Itulah ujiannya. Ya Allah bagi. Ya, bila Allah detik hati orang, ada setengah orang tu Allah tak bagi langsung hidayah. Ya, langsung tak bagi langsung gambaran. Terus je hanyut dengan kekayaan dia. Kaya, orang hormat. Tapi terus kaya dengan keadaan rasuah. Terus dengan kaya dengan pencuri dan sebagainya. Kaya, Allah uji kaya. Tapi Allah tutupkan hidayah. Macam mana? Kan? Jadi,
Bila macam ni, bila kita kadang-kadang orang tanya saya, kenapalah orang cuba nak buat baik ini, di situlah banyak macam dugaan dan sebagainya. Di situlah hidayah. Bila gambar itu, bila Allah telah jentik dengan cahaya gambar dengan jelas, ya, untuk kita berbuat baik. Jadi di situlah mulanya tubuh kita akan berlawan dengan dunia, di mana dunia ni kata, tak apa, buat je, macam mana nak hidup, macam mana sebab apa, macam mana. Dan otak pula dia gambar tak boleh, Nabi tak buat macam tu, Nabi tak je. So kita akan wujudkan ketegangan dalam tubuh. Jadi di situlah proses, dalam keadaan kita lemah lagi, lemah dan lalai, hidayah memang mencabar. Saya cakap dengan jelas. Jadi apabila inilah yang dipanggilkan ujian, di mana sihatkan tubuh badan dulu. Fokus fasa pertama, fasa basic. Fasa basic, sembuhkan luka-luka yang ada, sihat tubuh badan kuat, dah sihat, baru datang hidayah yang baik. Allah bagi hidayah yang baik. Okey, kau buat macam ni, rezeki kau macam ni, kau buat macam ni, kau buat macam ni. Maka dia dengar, ya, apa yang selama ni tauhid kita kepada Allah, ya, berbolak-balik, bila perut itu selesai, gambar itu akan tenang. Kenapa? Tak ada bisikan. Dah sihat, dah kuat, tak ada bisikan yang merapu. Itu sebab pentingnya penjagaan perut. Dalam surah, dalam apa, tentang apa yang diizinkan masuk dalam perut ni terlalu banyak. Kenapa? Inilah sebab-sebabnya. Perut lemah akan ada bisikan. Perut lemah, badan sakit, lemah dan lalai, ada bisikan. Maka gambar ini akan berbolak-balik. Dan kita tidak akan tenang dalam masa healing crisis ini. Dalam masa penyembuhan ni. Contoh ya, sakit ini, bila kita luka sini. Bila luka sini, ada 3 perkara wajib kena rasa. Pertama, sakit. Kedua, panas tempat luka tu. Ketiga, luka ini berdarah ataupun lebam. Jadi kalau kita tengok, luka ni sakit kan. Pertama itu kita kena angkat tangan, kita kena bersyukur, ya Allah sakit ni, maknanya ada penyembuhan. Jadi itu adalah healing crisis, dia akan sembuh, dia akan jantung. Tapi kalau tidak rasa sakit, tak rasa panas, tak rasa apa, ya, tak berdarah, tengok luka tu, tahu-tahu dia keluar berulat saja, dia tidak sembuh, dia tidak rasa, putus rasa. Ya, maka dia akan, orang kalau kata ada sistem imun, autoimmune system diseases issue pun, kanser di kawasan situ, dia tidak rasa juga. Maka kalau ada terbelah, ada luka, tidak rasa apa-apa, itu lebih bahaya. Itu bukan lebih baik, itulah bahayanya. Okey. Jadi apa masalah kalau bila darah kita dah cantik, ya, darah kita cantik, orang kecil manis apa tahu apa, darah cantik, terus semua organ cantik, dia akan rasa sakit sementara dia luka. Dia berdenyut, panas dan sebagainya kawasan tu, ya, dia akan bercantum. Apa masalah luka dalam perut? Apa masalah luka dalam kepala? Dia akan bagi situ, nyut kan. Jadi bagilah nutrien sebaiknya. Darah cantik, kita kata tadi, salur darah tu cantik, darah sampai dengan baik, maka dia akan repair. Tetapi yang kita cuba nak sampaikan adalah bisikan tadi. Bila bisikan tadi mengatakan sakit, aku ni sakit sini, aku tegang sini, jantung ke sini, itu adalah bisikan. Sakit itu telah dihantar kepada otak. Okey, kita terima ini sakit. Dah, kita cakap ini sakit, ini adalah healing crisis. Jelas, kita makan dengan baik-baik, beriadahlah dengan baik, solatlah dengan baik-baik. Dah, lupakan. Tapi dalam kejap lagi tu, dalam tengah duduk, tengah sakit ni, lemah lalai dekat mana-mana, datang gambar. Kau nak mati. Kau nak mati. Kali kau matilah ni. Kau tidur je lagi. Dalam tidur kau mati. Allahu Akbar. Itulah dipanggil bisikan. Padahal bila tidur itulah adalah ubat. Dan kalau mati pun, kita dapat yang terbaik. Jangan takut. Tapi yang takut tu kena handle. Tak ampun. Okey. Jadi gambar ini, dia dipengaruhi oleh perut. Jadi selesai bab perut, dia tergambar dengan baik. Jadi macam mana? Sebelum kita tengah sakit lagi ni, apa kita perlu buat? Kita dalam keadaan lemah lalai ni, apa kita perlu buat? Jadi dengan cara tunduk. Tunduk. Bila kita tunduk, percaya dulu pada Allah. Walaupun gambar ini tidak tersusun dengan baik lagi. Belum jelas lagi gambar ini. Pasal kita dalam keadaan lemah lalai, berbolak-balik tadi kan. Jadi tunduk dulu. Okey, tunduk, percaya dulu. Apa bezanya? Orang tu tahu berilmu, tetapi dia tidak mahu tunduk. Dia berilmu, penuh dengan karamah, tetapi dia tidak istiqamah kerana dia tidak mahu tunduk. Apa bezanya? Dengan iblis. Apa bezanya dengan iblis? Iblis ni dia witir kepada Allah. Dan apabila turunnya Quran dan hadis, maka dia belajarlah, dia hafiz, dia hufaz tentang dia. Cukup hebat tentang huraiannya Quran dan sebagainya. Tetapi dia tidak mahu tunduk. Ilmunya cukup tinggi.
Dia boleh tegur lagi bacaan kita. Oh, tak betul lagi bacaan kita ni. Dia lagi hebat bacaannya. Tetapi bezanya dia tidak mahu tunduk. Bila dia tidak mahu tunduk saja, tidak terbuka hijab untuk melihat, untuk mendapat segala hidayah Allah. Jadi dia tidak dapat menerima segala hidayah ni, maka dia tidak akan tenang. Jadi dengan jelas yang kita katakan, jika kita tidak mampu tunduk, tidak dapatlah hidayah, penyembuhan dan sebagainya, tertutup semuanya. Penyembuhan, penawar ada di tepi kita, tetapi kita tidak dapat melihat. Dan bila kita makan, kita menjadilah lagi teruk dan sebagainya. Jadi dengan jelas, di otak yang dikata di otak itu, rawatan di otak, tunduklah. Azazil tidak mahu tunduk. Walaupun dia pandai. Jadi maka tidak terbukalah hijab. Dan kita melihat, jika kita tidak mampu tunduk, yang diumpamakan kepada isteri, apabila tidak mampu tunduk pada suami yang seperti Allah perintahkan, maka dia melihat suami dia penuh dengan keburukan. Bila penuh dengan keburukan, bermakna dalam hati dia penuh dengan sifat azazil. Maka bila ada je sifat ini, bila kita tengok suami kita ataupun suami tengok isteri, dia tidak terangsang. Dia lebih terangsang melihat benda yang tidak bagus. Maka selesaikanlah bab hati ni. Tunduk apabila Allah perintahkan isteri tunduk pada suami, bukan merajakan suami, bukan sembah pada suami. Sebenarnya tunduk itu adalah perintah Allah. Kenapa? Aku yang perintahnya. Maknanya Allah yang perintah tunduk itu. Maka bila tunduk saja, pergilah sifat azazil. Bila pergilah sifat azazil itu, maka hati itu akan rasa sayang pada suami, akan melihat suami, baiknya suami kita. Kita akan sentiasa puji suami kita. Kita akan sentiasa puji isteri kita. Termasuklah anak kepada ibu bapa, sama konsep dia. Termasuklah kita berkonsep berguru, akhlak berguru. Jika kita tidak mampu tunduk pada guru kita, hormat, sayang, dalam tu masih ada macam was-was macam kan. Jadi kita wujudkan kasih sayang. Lihatlah keindahan yang telah Allah bagikan. Contoh, bagi Rasulullah sendiri, berperang ya. Berperang dengan apa? Berperang dengan membetulkan diri. Rasulullah tidak, tunjukkan akhlak yang baik kan. Apabila makan dengan baik, gambar dapat baik, akhlak pun baik, rupa pun baik. Jadi bila bagi Rasulullah tawan kota Mekah tu bukan dengan berperang, dengan menunjukkan akhlak yang baik, muka yang handsome, yang flawless, dengan cukup penuh energi, dengan ibadah, segala-galanya menjadi cukup baik, termasuk sifat penuh kasih sayang dan lembut. Bila orang tengok, wow, terpukau. Ya, ingat dengan jelas. Maka tunduklah dulu, walaupun gambar ini tidak dapat disusun dengan baik lagi. Ya, maka tunduklah dulu sementara perut kita masih lemah, badan kita masih lemah dengan penuh bisikan, dibolak-balik dan sebagainya. Tunduklah dulu. Jadi apa ukurannya? Ukurannya Quran dan ukurannya akhlak baginda Rasulullah. Cantik tak kita dengan Rasulullah tu? Oh, jauh lagi kan? Jauh. Saya sendiri saya rasa jauh lagi saya dengan Rasulullah tu. Kan? Maka betulkan lagi. Sampailah cantik. Dah dekat-dekat lah. Maknanya kata-kata, aku pun maknanya dekat-dekat belakang. Maknanya ada kita. Maknanya itulah gambaran. Itulah parameter. Itulah ukuran kita. Maknanya kalau baik, maknanya bercakap dengan baik, berdakwah dengan baik, paras rupa yang baik, itulah yang digambarkan kepada akhlak baginda Rasulullah, sehinggakan apabila orang melihat, wow, terpukau, gambar tu ada, gambar itu jelas, betul lah, kita kena ikut jalan ini. Maka gambar itu jelas, maka seluruh tubuh kita, maknanya dapat disusun dengan baik gambar itu, seluruh tubuh kita akan bertenang. Dan itulah sebabnya antaranya bila orang berjumpa dengan baginda Rasulullah, bila berjumpa tengok, ya Allah, indahnya segala akhlak dan sebagainya kan, gambar itu tersusun dengan rapi. Percaya, dan percaya bila percaya ikut, maka sembuhlah. Termasuklah apabila kita mengharap dengan penuh merendah diri. Kami sedar diri kita banyak lagi lemah dan lalai, tidak sampai peringkat yang tinggi. Namun dengan apa yang semampu setakat ini, ya, untuk kami gambarkan akhlak Rasulullah macam ni, maka semampu inilah yang kami sampaikan, di mana jagalah perut dengan baik, insya-Allah dapatlah paras rupa yang baik,
InsyaAllah kita semakin lembut dan terasa ingin berbuat baik ya, kepada Allah. Konsistennya. InsyaAllah. Percayalah ya. Betul kan? Tunduk dulu. Walaupun kita tidak mampu lagi untuk menggambar, menyusun segala puzzle tauhid kita gambar. Maka kita tunduklah dulu. Tunduklah dulu. Dengan jelas ya akhlak Nabi, di mana kami fokus khas kepada betulkan diri kami. Ya, bila kami betulkan diri kami, bila terpancar dia segala-galanya, itulah parameternya kepada kebetulan ataupun kepada kerosakan yang telah dibuat. Maka jika baik, kita dengan penurunan diri, ikutlah sebaiknya, insya-Allah satu hari nanti insya-Allah kami doakan juga pada sahabat semua dan termasuk kami sendiri, Allah berilah segala kebaikan. Kami fokus kepada betulkan diri kami setiap hari, insya-Allah. Ya, jadi gambar ini dengan jelas, insya-Allah baik. Amin.